أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نوة التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء على الهدى والدلالة إلى خير ابتغاء وجه الله موضوعات وقربه سبحانه وتعالى. Bismillah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Adada kulli harfin kutiba kitab abdal abidin wa dahr dahirin. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya fattah iftahna futuha al-arifin, iftahna abwaba ulumika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat sambung lagi pengajian kitab Ad-Durus An-Nahwiyah li Tullab Al-Madaris Al-Ibtidaiyah, kitab Ad-Durus An-Nahwiyah. Kita sudah masuk perbahasan bina dan i'rab. Seperti kita maklum bahawasanya kalimah bahasa Arab ini sama ada mabniyah ataupun mu'rabah. Dan seperti kita maklum juga bahawasanya kalimah itu terbahagi pada tiga. Sama ada isim, sama ada fi'il, sama ada haraf. Kemudian haraf mabni, fi'il pula terbahagi dua. Ada fi'il yang mabni, ada fi'il yang mu'rab. Fi'il yang mabni itu fi'il madhi, fi'il dan fi'il amar. Hanya satu sahaja fi'il yang mu'rab, iaitu fi'lun mudhari'un. Fi'il mudhari'. Kemudian isim. Isim juga ada mabni, ada mu'rab. Jadi isim mabni sedikit jika dibandingkan dengan isim mu'rab. Jadi kita sudah kenal bahawasanya bila kita sebut kalimah tu mabniyah, sama ada fi'il madhi ke, fi'il amar ke, haraf ke, dengan makna dia akan kekal keadaan akhir kalimahnya dengan satu keadaan, tidak berubah. Sama ada dia dalam bentuk dhammah ke, dalam bentuk fathah ke, kasrah ke, ataupun sukun. Mana-mana jumlah pun dia tetap keadaan tersebut bila kita kata kalimah tu mabniyah. Jadi perbahasan ilmu nahwu ni kita nak kenal perbahasan i'rab. Bila mana kalimah tu mu'rab. Bila kalimah tu mu'rabah, kalimah tu berubah-ubah, mu'rab dengan makna berubah. Jadi pada tarkib yang berbeza, pada tempat yang berbeza, maka berbeza i'rabnya, berbeza perubahan dia. Jadi kita sudah maklum sebelum ini bahawasanya i'rab itu ialah taghyiru awakhiril kalim li ikhtilafi awamil dakhilati 'alaiha. Perubahan akhir kalimah disebabkan perbezaan amil, faktor-faktor yang datang kepadanya. Jadi adanya amil yang memberi kesan kepada kalimah yang mu'rab tersebut. Jadi amil ni sama ada amil itu yang merafakkan, memberi perubahan rafak, ataupun amil tersebut memberi perubahan nasab, atau amil tersebut memberi perubahan jar, ataupun amil tersebut yang memberi perubahan jazam. Jadi bila mana kalimah tersebut diterkesan dengan sebab amil ini, faktor ini, ataupun kita kata amil ini yang memberi amal, yang memberi kesan kepada kalimah tersebut, maka kalimah tersebut dia menerima keadaan. Sama ada dia menjadi marfu', kerana apa? Kerana amil itu merafakkan dia, maka dia marfu'un, dirafakkan. Ataupun mansub, dinasabkan kerana ada amil yang menasabkan dia. Ataupun kalimah tu majrur apabila ada amil yang menjarkan dia, ataupun dia menjadi majzum jika amil itu menjazamkan dia. Jadi keadaan yang berlaku pada kalimah mu'rabah ini sama ada keadaan tersebut rafa', nasab, khafd ataupun jar dan jazam. Ini keadaan yang berlaku, rafa', nasab, jar, jazam. Ini sahaja. Rafa', nasab, jar, jazam. Kemudian kalimah yang menerima i'rab kita sebut tadi isim dan juga fi'il mudhari'. Jadi isim dia menerima keadaan rafa', menerima keadaan nasab dan menerima keadaan jar.
Fi'il pula menerima keadaan rafa', menerima fi'il mudhari'. Menerima keadaan rafa', menerima keadaan nasab, menerima keadaan jazam. Jadi rafa' dan nasab berlaku perubahan tersebut kepada isim dan fi'il. Tetapi jazam, perubahan jazam tidak berlaku pada isim. Jar ataupun khafat tidak berlaku kepada fi'il mudhari'. Boleh. Itulah perubahan yang berlaku. Jadi perubahan itu berbentuk maknawi. Benda yang tidak mampu untuk kita lihat perubahan tersebut. Apa yang kita lihat dalam jumlah itu, yang berubah-ubah itu, kalimah mu'rabah yang berubah-ubah barisnya itu alamat kepada perubahan itu. Contoh kita kata ja'a Zaidun. Dalam jumlah yang lain ra'aitu Zaidan. Dalam jumlah yang lain marartu bi Zaidin. Jadi Zaid ni isim yang mu'rab kerana dia terima perubahan. Tempat pertama kita kata ja'a Zaidun. Tempat kedua ra'aitu Zaidan. Tempat ketiga marartu bi Zaidin. Nampak tak perubahan? Dun dan din itu sebenarnya bukan i'rab. Itu hanya alamat kepada i'rab. Boleh. Jadi i'rab ni kita kata perubahan. Perubahan itu bersifat maknawi. Dia tidak boleh dilihat. Ikut pandangan yang masyhur lah. Ada setengah mengatakan asarun zahir. I'rab tu yang baris yang berubah itulah i'rab. Tapi pandangan yang masyhurnya, yang tamatnya mengatakan bahawasanya i'rab tu benda yang maknawi sahaja. Cuma dia ada alamat menunjukkan kepada perubahan tersebut. Contoh ja'a Zaidun. Dhammah itu menunjukkan berlaku rafa' kepada diri Zaid. Ra'aitu Zaidan. Fathah tu dan tu menunjukkan berlaku nasab ke atas diri Zaid dan Zaid tu mansubun. Marartu bi Zaidin, din tu kasrah atau kasrah itu menunjukkan berlakunya jar ke atas diri Zaid, maka dia dipanggil majrurun yang dijar. Jadi jar, nasab, rafa' pada isim itu ialah perubahan, tetapi perubahan itu tidak mampu dilihat. Cuma ada alamah yang menunjukkan kepada dirinya. Begitu juga fi'il. Fi'il mudhari', fi'il yang mu'rab, dia menerima perubahan. Zaidun yadribu. Zaidun lam yadriba. Zaidun lam yadrib. Jadi pertama fi'il mudhari' itu yadribu. Kedua yadriba, ketiga yadrib. Jadi fi'il mudhari' ini kita kata fi'il yang mu'rab. Jadi ada perubahan pada fi'il mudhari' itu. Sebentar yadribu, kemudian yadriba, kemudian yadrib. Cuma perubahan itu kita mampu lihat tak? Kita tak mampu lihat. Yang yadribu, ba, kemudian sukun yadrib ni apa? Itu alamah sahaja. Bila kita baca Zaidun yadribu dengan dhammah, dhammah tu alamat bahawasanya fi'il ni berlaku rafa' pada diri dia. Jadi fi'il mudhari' ni marfu'. Zaidun lan yadriba. Yadriba ini berlaku fathah pada diri dia. Maka kita tahu dia ni berlaku nasab ke atas diri dia. Boleh, bila kita nampak baris fathah itu yadriba, tahulah perubahan yang berlaku pada fi'il mudhari' itu nasbun. Maka dia tu dipanggil mansub, dinasabkan. Lam yadrib, sukun. Sukun tu alamah, tanda bahawasanya berlaku jazam kepada diri fi'il mudhari' itu, maka dipanggil dia dengan nama majzumun, yang dijazamkan. Jadi jazam, rafa', nasab ini kita tak mampu lihat, tapi ada alamat. Baris tu alamat kepada perubahan yang berlaku pada fi'il mudhari' tersebut. Jadi seolah-olah kita kata Allahumma salli ala Muhammad, kalau kita kata kita demam, demam tu tak mampu dilihat. Perubahan diri pada kita demam. Tapi bila kita sentuh tengkok kita, kita sentuh dahi kita, kita rasa panas. Panas tu antara alamah menunjukkan kita ni demam. Demam tu boleh lihat tak? Tak boleh lihat. Begitu juga perumpamaannya dengan i'rab. Rafa', nasab, jar pada isim. Rafa', nasab, jazam pada fi'il mudhari'. Perubahan itu tidak mampu dilihat. Cuma ada alamah yang menunjukkan kepada perubahan tersebut. Boleh, mafhum insya-Allah. Dan alamat ini pula terbahagi pada dua. Ada alamat asliyah, alamat far'iyah. Jadi i'rab, anwa'ul i'rab tersebut, rafa' baik, nasab baik, jar baik, jazam baik, dia ada alamat yang menunjukkan kepada dirinya.
Cuma ada alamat asliyah, alamat yang memang asal. Untuk rafa' dhammah alamat asal menunjukkan rafa'. Untuk nasab fathah baris atas yang menunjukkan kepada perubahan nasab. Untuk untuk jar kasrah baris bawah itu yang menunjukkan kepada jar. Perubahan itu berlaku dengan majrur, jar. Sukun merupakan alamah yang menunjukkan kepada jazam, perubahan jazam. Ini alamat asal. Cuma ada beberapa tempat terpaksa menggunakan alamat yang lain untuk menunjukkan kepada sama ada kalimah itu marfu' ke ataupun mansubah ke ataupun kalimah itu majrurah ke ataupun kalimah itu majzumah. Jadi sepatutnya asalnya kita akan menggunakan 4 alamat ini saja. Bila kita kata perubahan yang berlaku pada kalimah itu, kalimah mu'rabah itu rafa', maka kita akan guna dhammah. Kalau perubahan yang berlaku itu nasab, kita akan guna fathah. Kalau perubahan yang berlaku itu jar, kita akan guna kasrah. Kalau perubahan yang berlaku itu jazam, kita akan guna sukun. Ini alamat asal. Kalau kita menggunakan alamat lain untuk menunjukkan rafa' contohnya, maka dia kata menggantikan alamat asal. Contoh, anda bagi contoh. Ja'a al-muslimuna. Ja'a al-muslimuna. Al-muslimuna isim jamak. Isim dan dia itu jamak muzakkar salim. Al-muslimun isim yang mana dia itu merupakan jamak muzakkar salim. Kedudukan dia rafa'. Berlaku perubahan rafa' ke atas diri dia, maka dia marfu'. Cuma apakah alamat yang digunakan untuk menunjukkan perubahan rafa' yang ada pada diri dia? Sepatutnya kita dhammah. Tapi kita guna apa? Kita guna apa untuk jamak muzakkar salim? Kita guna waw. Waw tu ja'al muslimuna. Waw tu alamat kepada rafa'. Kita guna dhammah. Kalau kita i'rab macam mana? Al-muslimuna fa'il. Apa berlaku pada fa'il? Marfu'un, dirafa'kan, berlaku rafa' ke atas diri dia. Wa alamatu raf'ihi, dan alamat rafa'nya apa? Al-waw. Naibun anid dhammah. Boleh menggantikan dhammah. Kerana sepatutnya guna dhammah, tapi tak boleh di sini guna dhammah, guna waw. Jadi dia ni menggunakan alamat far'iyah. Kenapa mengguna? Sebab tu kita kata kenapa terpaksa kita guna waw, kenapa tak guna dhammah? Li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Kita bagi illah ta'lil dia. Kenapa tak menggunakan alamat asal? Itu dhammah yang menunjukkan rafa'. Kita kata kerana ianya jamak mudzakkar salim. Begitulah yang lain. Boleh. Jadi bila sebut perubahan ni rafa', nasab, jar ataupun jazam, dia ada alamat khusus bagi dia. Cuma pada beberapa tempat kita tak guna alamat asal ni, kita terpaksa guna yang lain yang menggantikan alamat asal ini, dipanggil alamat far'iyah. InsyaAllah. Bismillah. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Anwa'ul i'rab ini terbahagi 4. Jenis-jenis perubahan yang berlaku pada kalimah yang muqabah. Rafa', nasab, jar, jazam. Boleh. Dan ada alamah yang menunjukkan kepada perubahan-perubahan ini. Alamah asliyah bagi rafa' ialah dhammah. Alamah asliyah bagi nasab ialah fathah. Alamah asliyah bagi jar ialah kasrah, dan alamat asliyah bagi jazam ialah sukun. Jadi bila kita sebut kalimah tu marfu', kalimah tu marfu'ah berlaku perubahan rafa' kat atas diri dia, maka mestilah alamat dia dhammah. Mansub fathah. Majrur maka dia kasrah, majzum maka dia akan menggunakan alamat sukun. Cuma ada tempat-tempat dia tak menggunakan alamat asliyah ini, dia menggunakan alamat far'iyah. Yang ni yang kita akan masuk hari. Menggunakan alamat far'iyah, tidak menggunakan alamat dhammah untuk rafa', tidak menggunakan alamat fathah untuk nasab,
tidak menggunakan alamat kasrah untuk jar, tidak menggunakan alamat sukun untuk jazam. Boleh. Kita baca kitab. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihim wa ulum masyayikhihim fi darin amin. Jadi kita masuk pada perbahasan i'rabul musanna wal jam' salim. I'rab musanna dan jam' salim. Qala al-musannif wal musanna yurfa'u bil alifi wa yunsabu wa yujarru bil ya'i. Musanna. Musanna ni apa? Ma dalla ala isnaini aw isnataini biziyadatil alif wan nun au ya wan nun. Boleh. Kalimah ataupun isim yang menunjukkan kepada dua, lelaki atau perempuan, dengan menambahkan alif dan nun di akhir ataupun ya dan nun di akhir. Itu musanna. Maksudnya benda yang diduakan, dua orang, dua perkara. Jadi musanna ini rafa', sepatutnya rafa' dengan apa? Dengan dhammah. Tapi musanna ni dirafa'kan dengan alif. Wa yunsabu wa yujarru bil ya'. Dan bila dinasabkan musanna ataupun dijarkan dengan musanna dengan ya. Contoh kita kata ketika rafa' kita datangkan menjadi fa'il. Bismillah. Contoh ja'a az-zaidani. Ja'a az-zaidani. Datang dua orang Zaid. Jadi fa'il hukumnya apa? Fa'il hukumnya marfu'. Fa'il itu hukumnya rafa', berlaku pada dia. Apa alamat bagi dia tu rafa'? Dia tu marfu', dirafa'kan. Alamat dia alif. Karena dia musanna, dua orang Zaid. Ketika nasab, mansub, ketika kita jadikan dia maf'ul, contohnya ra'aitu az-zaidain. Aku melihat dua orang bernama Zaid. Jadi dia menggunakan alamat ya. Sepatutnya bila kita kata dia ini maf'ul, perubahan berlaku pada dia nasab, maka dia mansub. Alamah yang patut digunakan untuk nasab ialah alamat fathah. Tapi bila mana musanna kita menggunakan alamat asliyah, kita guna alamat far'iyah iaitu ya. Sama juga bila mana dijarkan. Marartu bi az-zaidaini. Aku lalu di sebelah dua orang nama Zaid. Jadi hukum az-zaidani ini berlaku hukum jar pada dia. Dia majrur, dijarkan. Apa yang menjarkan dia? Ba, ialah huruf jar. Jadi zaidani majrur. Apa alamat bagi jar tersebut? Perubahan jar yang berlaku pada zaidani. Alamat dia ya tersebut. Sepatutnya kasrah. Boleh. Jadi musanna dia tak menggunakan alamat asliyah, menggunakan alamat far'iyah. Ketika rafa' dengan alif, ketika nasab dan jar dengan ya. Kemudian wa jam'ul mudzakkari salimu yurfa'u bil wawi wa yunsabu wa yujarru bil ya'i. Jamak muzakkar salim. Apa? Ma dalla ala aktsar min isnaini bi ziyadatil waw wan nun au ya wan nun. Itu maksud jamak muzakkar salim. Ma dalla ala aktsar min isnaini. Dengan benda kalimah yang menunjukkan kepada lebih daripada dua, maksudnya tiga dan ke atas, dengan menambahkan bi ziyadatil waw wan nun au ataupun ya wan nun. Itu tarikh bagi jamak muzakkar salim. Jadi jamak muzakkar salim pun sama, dia tak menggunakan alamat asliyah. Qala musannifun jam'ul mudzakkari salimu yurfa'u bil wawi. Jamak muzakkar salim itu dirafa'kan akannya dengan waw. Sepatutnya rafa' dengan dhammah. Tidak, dia untuk jamak muzakkar menggunakan alamat far'iyah, dia rafa' dengan waw. Dan dinasabkan dan dijarkan jamak muzakkar salim tersebut dengan ya. Contoh ja'a az-zaiduna, beberapa orang Zaid. Ra'aitu az-zaidina. Marartu bi az-zaidina. Jadi perubahan apa ni? Perubahan dia fa'il, maka dia tu marfu'. Maf'ul, maka dia tu mansub. Majrur, maka dia tu majrur dengan ba.
maka dia tu berlaku jar pada diri dia, dia majrur. Cuma ketika rafa' dia tak rafa' dengan dhammah, tapi rafa' dengan waw. Alamat kepada rafa' tersebut. Ketika nasab, dia nasab dengan ya, bukan lagi dengan fathah. Ketika mana jar pun nasab dengan fathah, ketika jar pun jar, alamat bagi jar itu dengan ya, tidak lagi menggunakan kasrah. Boleh. Kemudian wajamul muannats salim yunsabu bil kasrati. Dan jamak muzakkar muannas salim yunsabu dinasabkan akan jamak muannas salim itu dengan kasrah, dengan baris bawah. Sepatutnya bila kita nasab dengan apa alamat asliah dia? Nasab dengan fathah. Contoh kita kata ra'aitu rajulan. Rajulan maf'ul bih mansub. Alamat nasab dia fathah, baris atas. Tapi jamak muannas salim tak guna alamat asliah itu. Dia menggunakan alamat far'iyah, iaitu dengan kasrah. Contoh kita kata ja'at al-muslimatu, barartu bil muslimati, ra'aitu. Jadi ketika rafa' jadi fa'il kan, fa'il hukumnya marfu', dirafa'kan. Perubahan rafa' berlaku pada muslimatu. Alamat dia menggunakan alamat apa untuk rafa'? Dia menggunakan alamat dhammah. Jadi menggunakan alamat asliyah, tak berpindah pada alamat far'iyah. Begitu ketika jar, marartu bi muslimati, aku lalu bersebelahan beberapa orang muslimat, dia menggunakan alamat kasrah, alamat asliyah untuk menunjukkan kepada perubahan jar. Tetapi ketika nasab, ra'aitu al-muslimati, dia menggunakan kasrah bagi bawah untuk menunjukkan perubahan nasab pada diri dia. Maf'ul bih kan, maf'ul bih, perubahan berlaku pada maf'ul bih, nasbun, maka maf'ul bih ni mansub. Tapi tak guna fathah. Sepatutnya guna fathah bagi atas, tapi guna kasrah untuk jamak muannas salim. Ra'aitu muslimati. Boleh. Okey. Wa yuqalu lil alifi wal wawi wal ya wal kasrati alamatun far'iyyatun. Dan dikatakan kepada alif, waw, ya, alif pada musanna ke rafa' dan waw untuk jamak muzakkar salim ketika rafa' dan ya untuk musanna dan jamak muzakkar salim ketika dinasabkan dan dijarkan, dan kasrah untuk jamak muannas salim ketika dinasabkan, dipanggil tu alif waw ya kasrah tu alamatun far'iyyatun, alamat yang furu', alamat sampingan, bukan alamat asal. Boleh. Okey, ini penerangan musannif. Arafta anna alamati raf'i al-asliyah ad-dhammatu. Kamu telah ketahui anna alamat raf'i al-asliyata, bahawasanya alamat rafa' yang asliyah ialah dhammah, dan alamat nasab pula ialah fathah, dan alamat jar yang asliyah ialah kasrah, dan alamat jazam ialah sukun. Kamu telah ketahui pengajian sebelum ni bahawasanya ini merupakan alamat asal, sama ada bagi rafa' ataupun nasab ataupun jar ataupun jazam. Wa hunaka, di sana alamatun far'iyyatun, di sana ada alamat far'iyah tanubu yang menggantikan, tanubu katakan ta nun waw ba, tanubu, di sana ada alamat far'iyah, alamat gantian ataupun alamat sampingan yang menggantikan an hadhil alamati, menggantikan alamat-alamat ini, alamat dhammah, fathah, kasrah dan sukun. Fi anwa'in, pada beberapa jenis daripada kalimah, kama sayuzkaru, seperti mana akan disebut. Manakah kalimah ataupun jenis-jenis kalimah yang menggunakan alamat furu', yang menggantikan alamat asal? Pertama, musannif kata fal musanna. Musanna yurfa'u bil alifi niyabatan anil dhammah. Dirafa'kan dengan alif musanna itu menggantikan dhammah. Contoh dalam jumlahnya, hadara huna rajulani, telah hadir di sini oleh dua orang lelaki. Fa'il ni hukumnya rafa', maka dia marfa'. Marfa' dengan apa? Sepatutnya rafa' dengan dhammah. Tapi bila mana musanna, rafa' dengan alif.
Wa yunsabu musanna pula dinasab dan dijarkan dengan ya niabatan kerana menggantikan ya tersebut fathah ketika nasab dan menggantikan ya tersebut kasrah ketika jar. Contohnya akramtur rajulaini, aku memuliakan dua orang lelaki. Di rajulaini maf'ul, orang yang dimuliakan. Maf'ul hukumnya nasab berlaku pada diri dia, maka dia mansub. Mansub dengan apa ni? Sepatutnya mansub dengan fathah, tapi di sini dia mansub dengan ya kerana musanna. Wa nadhartu ila rajulaini, dan aku telah melihat pada dua orang lelaki. Ar-rajulaini majrur dengan ila huruf jar, huruf yang menjarkan. Jadi kalimah selepas huruf jar tersebut majrur. Jadi berlaku jar, perubahan jar pada rajulaini. Cuma apakah alamat kepada jar tersebut? Alamat dia ya. Sepatutnya kasrah. Tapi sebabkan dia musanna, dia menggunakan alamat far'iyah ya. Yang kedua, kalimah yang kedua yang menggunakan alamat far'iyah, wa jam'ul mudzakkari salimu, jamak mudzakkar salim, yurfa'u bil waw. Jamak mudzakkar salim ini dirafa'kan dengan waw niabatan anil dhammah, kerana menggantikan dhammah. Contohnya, qadahu kharajal muhandisuna, telah keluarlah beberapa orang jurutera. Muhandisun fa'il marfu'. Cuma menggunakan sepatutnya dhammah tapi menggunakan waw. Wa yunsabu wa yujarru, dan dinasabkan jamak muzakkar salim dan dijarkan jamak muzakkar salim bil ya'i, dengan ya niabatan kerana nak menggantikan fathah dan kasrah. Contoh wadda'tul muhaddisi wa nazartu ilal muhaddisi. Wadda'tu, aku telah mengucapkan selamat tinggal kepada muhaddisi, jurutera lelaki tersebut. Jadi al-muhaddisi ini maf'ul. Maf'ul hukum dia marfu', mansub. Muhaddisi maf'ul hukumnya mansub. Alamat nasab sepatutnya fathah, tapi bila mana dia jamak mudzakkar salim, dia menggunakan ya sebagai alamat fathah, alamat nasab tersebut. Wa nadhartu ila al-muhaddisin, ila huruf jar sepatutnya majrur. Muhaddis ini majrur sepatutnya dijarkan dengan kasrah, tapi bila sebab dia jamak mudzakkar salim, maka dia dijarkan dengan ya. Wa jam'ul muannats salim, dan jamak muannats salim yunsabu bil kasrati niyabatan al fathah. Jamak muannats salim pula dinasabkan dengan kasrah menggantikan fathah. Contohnya gharastu syajaratin, aku telah menanam beberapa pokok. Atas syajarah, dia jamak muannats salim syajaratin. Jadi syajaratin ni maf'ul bih. Gharastu fi'il fa'il, syajarah tu maf'ul bih yang ditanam. Maf'ul bih hukumnya mansub. Jadi alamat kepada nasab sepatutnya apa? Fathah. Tapi tak menggunakan alamat fathah, dia menggunakan kasrah. Gharastu syajaratin. Kenapa? Kerana jamak muannats salim ketika nasab menggunakan alamat far'iyah iaitu kasrah. Amma raf'uhu wa jarruhu fayakunu bi alamataini al-asliyataini. Ada pun rafa'nya jamak muannats salim dan jarnya jamak muannats salim, maka rafa' atau jar itu bil alamataini al-asliyatain, dengan dua alamat yang asal. Iaitu apa? Ad-dhammati wal kasrah, dhammah dan kasrah. Contoh aina'at asy-syajaratu, telah matang atau masak pokok-pokok tersebut. Jadi asy-syajaratu fa'il kepada aina. Fa'il hukumnya marfu'. Marfu' dengan apa? Dengan dhammah. Jadi jamak muannats salim ni dia marfu' dengan dhammah, menggunakan alamat asal, tidak ditukar kepada alamat yang lain. Wajitu bi syajaratin ukhra, dan aku membawa beberapa pokok yang lain. Jadi ba huruf jar, syajaratin majrur dengan ba, majrur dengan kasrah. Jadi dia menggunakan alamat asliyah. Kemudian ya, kita masuk perbahasan baru, insya-Allah. Kita masuk perbahasan baru, i'rab fi'il mu'tal. I'rab fi'il mu'tal. Kita nak cara nak i'rab fi'il yang mu'tal. Fi'il mu'tal apa? Fi'il yang akhirnya huruf illah. Fi'il mu'tal ni fi'il yang akhirnya huruf illah. Mu'tal ni di sisi ulama nahwiyin,
Di sisi ahli nuhah, ahli nahu, bila sebut fi'il mu'tal, maksud mereka ialah akhirnya huruf il. Tapi kalau di sisi sarfiyin, ulama saraf, ilmu saraf, ulama ilmu saraf, bila sebut mu'tal, faham mu'tal bukan semestinya akhir. Kalau awal huruf illah ni apa? Alif waw ya. Kalau awalnya huruf alif waw ya ataupun tengahnya alif waw ya ataupun akhirnya alif waw ya, dipanggil mu'tal di sisi sarfi. Cuma tak berlakulah alif di awal, tidak akan ada alif kan. Sebab alif tak menima baris. Macam mana dimulakan dengan tidak bisakin. Orang Arab tak mulakan dengan baris mati. Jadi tidak ada alif di awal kali. Cuma kita nak sebut di sini ialah sarfiyun tidak kira sama ada huruf illah tu di awal ke, di tengah ke, di akhir ke, dipanggil mu'tal. Tapi nahwiyun, ai nahu, jika kalimah itu akhirnya huruf illah, barulah dipanggil mu'tal. Sebab perbahasan ahli nahu ialah perbahasan akhir kalimah. Perbahasan saraf, perbahasan bentuk kalimah secara keseluruhan. Jadi perbahasan akhir kalimah itu perbahasan nahu. Jadi mereka sebut mu'tal, maksudnya yang akhir kalimah tu huruf illah. Jadi contoh, Allahumma salli sayyidina Muhammad, da'a. Da'a dipanggil ataupun roma dipanggil fi'il mu'tal di sisi nahwiyun dan di sisi sarfiyun. Roma asalnya romaya kan. Disebabkan ya tu berbaris sebelum dia fathah maka ditukar kepada alif. Roma. Ya. Jadi ini ittifaq. Nahwiyun pun kata mu'tal, sarfiyun kata mu'tal. Tetapi kalau contoh kalimah wa'ada. Wa'ada dipanggil mu'tal di sisi sarfiyun sahaja. Wa tu huruf illah di awal. Wa'ada dipanggil mu'tal fa ataupun nama lain dia fi'lul misal. Tapi nahwiyun kata tak, ini bukan mu'tal, ini fi'lul sahih ataupun fi'lul salim. Bukan fi'il mu'tal ni. Wa'ada. Kerana apa? Nahwiyun kata kerana akhirnya dal, bukan huruf illah akhirnya. Nampak tu perbezaan istilah digunakan pakai oleh nahwiyun dan sarfiyun. Jadi sarfiyun tidak kira di mana-mana sama ada fa'ul fi'li, ainul fi'li, lamu fi'li, bila huruf illah dipanggil mu'tal. Adapun nahwiyun bila lamu fi'il saja huruf illah barulah dipanggil mu'tal. Itu saja. Cuma anda kira kita tangguh dulu perbahasan mu'tal kepada minggu hadapan insya-Allah. Sebab ada benda yang anda perlu sebutlah. Cuma kita buat khulasah yang kita belajar hari ni. Allahumma salli ala Muhammad. Takut panjang pula kalau anda masuk fi'il mu'tal ni. Okay. Jadi khulasah yang kita nak di sini ialah apa? Ialah kalimah yang mu'rabah ini, bila sebut kalimah mu'rabah, kita kena faham isim dan juga fi'il mudhari'. Walaupun di sana ada fi'il mudhari' yang mabni, bukan mu'rab. Contoh fi'il mudhari' yang mana dimasuki nun niswah. Contoh yadribna, mabni al-fathi. Ataupun fi'il mudhari' yang mana dimasuki nun taukid. Yadribanna, mabni alaf. Kalau fi'il mudhari' bersambung dengan nun niswah, mabni ala sukun, yadribna. Fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun taukid, yadribanna, mabni al-fathi. Boleh. Itu fi'il mudhari' dua keadaan ni mabni. Bila mana bersambung dengan nun taukid, mabni ala fathi, ataupun bersambung dengan nun niswah, mabni ala sukun. Keadaan lain dia akan mu'rab. Jadi bila sebut mu'rab, faham sini, kalimah untuk mu'rab dia berlaku rafa', nasab, jar ataupun jazam. Perubahan yang berlaku pada diri dia. Kemudian isim yang mu'rab dia ambil tiga, rafa', nasab, jar ni perubahan yang berlaku pada isim mu'rab. Untuk fi'il mudhari' yang mu'rab dia ambil tiga juga, rafa', nasab, jazam. Boleh. Jadi isim tidak terima jazam, isim mu'rab tak terima jazam. Fi'il mudhari' yang mu'rab tidak terima jar. Boleh. Jadi ini alamat asal bagi untuk perubahan tersebut. Allahumma salli ala Muhammad. Cuma ada ketika menggunakan alamat far'iyah. Contohnya menggunakan waw. Al-waw menggunakan alamat far'iyah menggantikan mem. Ketika mana contoh yang musnad bagi ketika jamak muzakkar salim.
Contoh ja'a al-muslimuna. Kadang-kadang menggunakan apa? Menggunakan ya. Al-ya. Menggantikan nasab dan menggantikan jar. Contoh pada musanna. Ketika masuknya musanna, ra'aitu al-muslimina. Musanna muslimaini. Marartu bil muslimaini. Boleh. Dan ketika jamak pun kalau nasab, nasab menggunakan ya juga, menggunakan alamat far'iyah. Contohnya ra'aitu al-muslimina. Marartu bil muslimina. Dua-dua guna ya. Ketika nasab atau jar, musanna dan jamak, dua-dua guna ya. So bezanya kalau sekiranya untuk jamak, dia akan apa? Sebelum ya itu kasrah di jamak. Sebelum ya itu kasrah dan selepas ya itu fathah. Berbeza dengan musanna. Musanna sebelum ya itu fathah, selepas ya itu kasrah. Muslimaini, maratu bil muslim. Boleh, tapi yang pastinya kedua-duanya ketika nasab atau jar dia menggunakan alamat far'iyah iaitu ya. Boleh. Ada ketika menggunakan jazam. Jazam tu menggunakan alamat far'iyah seperti apa? Hazaf nun. Hazaf nun. Contoh, cuma saya tak sebut sini kan. Contoh ketika fi'il mudhari' majzum lan yadriba. Jadi hazaf nun ini menggantikan jazam. Jadi fi'il mudhari' ni bila masuk huruf jazam dia majzum. Cuma di sini yadriba ni dia bukan majzumnya sukun, majzum dengan hazaf nun. Boleh. Jadi hazaf nun ini alamat far'iyah bagi jazam. Ni hazaf nun ni ketika af'al khamsah, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Dia menggunakan alamat hazaf nun ketika mana dia tu majzum. Lam yadriba, lam yadribu, lam tadriba, lam tadribu, lam tadribi. Boleh. Jadi musannif tak sebut semua. Hazaf nun pun musannif tak sebut. Musannif hanya contoh saja. Contoh-contoh ada keadaan. Nak bagi kita tahu dulu. Sebab selepas ni barulah musannif sebut. Kita nak tahu di sini bahawasanya tidak semestinya bila kita kata rafu' mesti guna dhammah. Bila perubahan tu nasab mesti kita guna fathah. Bila jar mesti kita guna kasrah. Bila jazam mesti kita guna sukun. Tidak semestinya. Kadang-kadang ada beberapa tempat dia tak guna alamat tersebut tapi dia menggunakan alamat far'iyah yang lain. Contohnya waw ketika jamak muzakkar salim marfu'. Contoh ya ketika jamak muzakkar salim itu mansub ataupun majrur. Boleh menggantikan nasab dan jar. Fathah menggantikan fathah dan kasrah. Boleh. Jadi kita nak tahu di sini bahawasanya ada ketika kita tak menggunakan alamah dhammah, fathah, kasrah ataupun sukun. Kita guna alamat yang lain pada beberapa tempat. Boleh. Yang tu kita tak sebut lagi perbahasannya. Contoh kita kata asma'ul khamsah. Saya tak sebut pun asma'ul khamsah. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Abuka tu ja'a abuka contohnya. Menggunakan waw juga. Contoh asma'ul khamsah kan. Abuka, ja'a abuka. Telah datang ayah engkau. Asma'ul khamsah. 5 nama tu. Abuka, akhuka, hamuka, zumalin, sahib zumalin, fuka. Okey, itu asma'ul khamsah. Tak masuk lagi perbahasan dia. Cuma nak tahu di sini bahawasanya asma'ul khamsah pun ketika rafu' dengan apa ni? Abuka rafu' dengan waw. Menggunakan alamat far'iyah, menggantikan dhammah. Jadi kita hanya musannif tak sebut semua tempat yang menggunakan alamat far'iyah. Contoh saja musannif bagi. Iaitu apa? Ketika mana jamak muzakkar salim, kita akan lihat dia menggunakan alamat far'iyah. Ketika rafu' ataupun nasab dan jar. Musanna pun sama. Dan ada beberapa tempat lagi.
Cuma Ustaz ni bagi contoh sedikit saja untuk kita faham sini bahawasanya apa? I'rab tersebut bukan semestinya alamat dhammah untuk rafa', alamat fathah untuk nasab, alamat kasrah untuk jar, alamat jazam untuk alamat sukun untuk jazam. Bukan semestinya dia menggunakan alamat asliah ini. Kadang-kadang menggunakan alamat yang lain seperti kita lihat pada Asma'ul Khamsah, pada Jamak Muzakkar Salim dan sebagainya. Jadi untuk pengajian ini kita berhenti situ dulu. InsyaAllah nanti kita akan masuk perbahasan fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal di sisi nahwi maksudnya apa? Akhirnya huruf illah. Akhirnya huruf illah. InsyaAllah jika ada apa-apa soalan boleh tulislah komen. InsyaAllah anda akan jawab pada kelas seterusnya. Ila akhiri wallahu ta'ala alam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.